رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. أكبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. Amin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan pelajari sama-sama pelajari surah Taha. Surah Taha selepas minggu lepas kita telah pun pelajari secara ringkas surah Maryam. Jadi surah-surah yang kita belajar sebelum ini bermula dengan surah Ibrahim, surah Yusuf, kemudian surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim, surah Al-Hijr, surah An-Nahl, surah Isra, Kahfi, surah Maryam, surah Taha pada hari ini iaitu surah yang ke-20. Jadi surah-surah yang kita pelajari sebelum ini semuanya adalah surah-surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Dan di dalam surah tersebut juga ada menceritakan kisah-kisah para anbiya, para rasul, termasuk juga surah Maryam yang kita pelajari pada minggu lepas. Dan surah Taha ini juga adalah satu surah yang menceritakan tentang para nabi dan para rasul. Jadi semua surah-surah yang kita pelajari ini boleh kita simpulkan ia diturunkan di Mekah di saat Nabi berada dalam tekanan, dalam siksaan, dalam penindasan, dalam kesusahan. Kafir Quraisy ataupun musyrik Mekah telah memulau Nabi dan juga telah menyiksa mereka yang telah mengikut Nabi, percaya kepada Nabi. Jadi surah-surah ini diturunkan di Mekah dalam keadaan para muslimin dan juga Nabi berada dalam kesempitan. Dan yang kedua, surah ini kita boleh anggapkan ia sebagai motivasi dan juga sebagai hiburan kepada para nabi, kepada muslimin dan juga kepada Rasulullah SAW. Pada masa itu tidak ada yang boleh dikatakan sebagai satu hiburan yang asas ataupun sebagai motivasi yang asas pada masa itu, iaitu pada awal Islam diturunkan, dibangkitkan Nabi kita Muhammad SAW, kecuali ayat-ayat ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas Nabi. Jadi Nabi berada dalam kesempitan dan umat Islam diseksa. Dan juga pada masa itu awal diturunkan Al-Quran. Jadi Nabi dan juga umat Islam pada masa itu menunggu-nunggu wahyu ayat-ayat Quran diturunkan dan sesuai dengan keadaan pada masa itu ayat-ayat diturunkan adalah berbentuk cerita dan juga cerita itu ada mengandungi nasihat-nasihat, ada mengandungi pengajaran-pengajaran yang dapat dijadikan sebagai motivasi kepada Rasulullah dan juga umat Islam pada masa itu. Jadi termasuk surah yang kita akan pelajari ini ialah surah Taha, di mana surah ini juga merupakan surah yang mengandungi motivasi kepada Nabi SAW sebagai tasliyah, sebagai hiburan. Bila dibaca ayat-ayat ini, ia menjadikan sumber kekuatan. Ia menjadi sumber semangat, membangkitkan semangat kepada para umat Islam dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itulah kalau kita baca sirah, apabila terputus wahyu, maknanya mungkin dalam 4 hari ataupun 40 hari, contohnya di awal
dakwah Nabi apabila diturunkan surah Al-Muddathir. Selepas itu terputus wahyu dalam 15 hari ataupun 10 hari begitu. Dan juga sebelum surah Ad-Duha diturunkan juga wahyu terhenti dalam 40 hari. Jadi detik terputusnya wahyu itu, hari-hari yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan juga umat Islam pada masa itu adalah detik-detik yang sangat bukan menyusahkan, sangat susah ataupun sempit kehidupan mereka. Mereka berada dalam keadaan yang seolah-olah tidak ada sokongan, tidak ada semangat ataupun motivasi, khususnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa ini kafir Quraisy mereka mula mengejek, memperli. Mereka tanya, kenapa wahyu, adakah Allah Taala sudah tinggalkan kamu? Adakah Allah Taala sudah biarkan kamu dalam keadaan tidak ada sokongan dan sebagainya? Jadi wahyu ataupun Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah dan juga para sahabat Nabi SAW. Jadi wahyu, turunnya Al-Quran, maka mereka akan baca, mereka akan dengar, mereka akan ulang, mereka akan tulis, mereka akan hafal, dan ia adalah satu kekuatan kepada mereka. Termasuk surah Taha ini, di mana dalam surah ini ada menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga menceritakan tentang Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi semua ini adalah motivasi, semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah juga yang sepatutnya kita jadikan ataupun kita ikut, di mana hiburan kita ataupun asas kebahagiaan kita, asas kita punya motivasinya adalah Al-Quranul Karim. Kita baca dia, kita fahami dia, kita ambil pengajaran daripadanya, dan hiburan ataupun motivasi yang sebenarnya bagi umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Itulah yang sepatutnya sebagaimana yang ditujukan oleh para sahabat dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu sebagai mukaddimah sebelum kita pelajari surah Taha, di mana surah ini diturunkan di Mekah dan seperti surah-surah sebelumnya merupakan motivasi kepada Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Surah ini diturunkan selepas surah Maryam. Selepas surah Maryam diturunkan surah Taha. Jadi kalau minggu lepas kita telah tahu surah Maryam itu diturunkan pada tahun keempat selepas Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi surah Taha itu pun sekitar masa tersebut, maknanya dalam 4 tahun selepas Nabi kita dilantik menjadi Rasul. Walaupun ada di sana beberapa ayat yang ulama kita berselisih, mengatakan ada diturunkan di mana di Madinah, tetapi kebanyakan ataupun keseluruhan, hampir keseluruhan surah ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah dan diturunkan selepas surah Maryam pada tahun keempat Hijrah. Pada tahun keempat Nabi dilantik menjadi Rasul. Dan tahun 1, tahun 2, tahun 4, tahun 4, tahun 5 Nabi dilantik menjadi Rasul ini adalah tahun-tahun yang umat Islam diseksa sehingga meninggal. Kalau kita dengar cerita tentang Bilal, diletak batu, diletak di padang pasir dan sebagainya. Begitu juga keluarga Ammar bin Yasir, sehingga meninggal dunia, buta dan sebagainya. Jadi pada masa ini siksaan yang diterima oleh umat Islam sangatlah kuat. Tentangan yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW sangatlah kuat. Dan pada masa ini Nabi kita Muhammad SAW fikir bagaimana untuk menyelamatkan bilangan yang sedikit awal Islam yang memeluk Islam. Jadi pada tahun kelima Hijrah, pada tahun kelima kebangkitan Nabi kita Muhammad SAW, ada peristiwa hijrah ke Habsyah dalam 15 orang. Minggu lepas pun kita ada
cerita tentang ini ya. Dan selepas itu pada tahun ke-7 juga ada hijrah ke Habsyah kali kedua. Jadi umat Islam pada masa itu kita boleh bayangkan golongan yang sedikit dan mereka betul-betul diancam, bukan sahaja diancam dengan seksaan tetapi juga diancam dengan kematian, diancam dengan pelbagai seksaan dan sebagainya. Jadi diturunkan surah ini sekitar tahun tersebut, tahun keempat selepas Nabi kita Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Jadi perjuangan mereka ini kalau nak banding dengan kita, memang langit macam bumi dengan langit. Maknanya mereka ini berada pada masa Islam itu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu semua ini terima Islam secara warisan. Saya warisi daripada mak ayah saya. Begitu juga semua kita ini tidak dapat ataupun tidak dapat untuk membayangkan ataupun dapat merasai apa yang dialami oleh Nabi dan juga sahabat Nabi SAW. Dan surah ini ada, surah Taha ini ada 135 ayat. 135 ayat dan merupakan surah yang ke-20 dan berada di juzuk yang ke-16. Berada di juzuk yang ke-16. Dan untuk makluman, dalam hidup saya, selain daripada Fatihah, selain daripada Qul Huwallah, surah-surah yang pendek, surah yang panjang yang saya hafal, yang pertama surah Sejadah. Itu kerana periksa, kerana sekolah dulu dia ada peperiksaan hafazan. Jadi surah Sejadah saya hafal. Surah yang kedua saya hafal dan saya pun tak tahu kenapa saya hafal, iaitu surah Taha. Menjadi kenangan dalam hidup saya. Saya hafal surah ni. Dan saya ingat lagi masa saya hafal tu, rakan saya namanya Ustaz Azhar. Dialah yang tasmi' bacaan saya. Masya-Allah. Jadi bila jumpa dengan surah Taha ini, ingatlah kenangan. Ini hanya sebagai selingan. Surah yang kedua yang saya hafalnya, surah ini bukan kerana peperiksaan, tetapi kerana wallahualam pada masa itu saya terdetik untuk hafal surah ini. Mungkin kerana permulaannya menarik, Taha. Jadi mungkin kerana itu surah ini saya hafal zaman muda dulu. Zaman muda. Dapat hidayah lah Ustaz. Ya. Tapi jangan suruh Haji Ali jadi tasmek lah. Dia dengarnya. Yalah, tak boleh lawan Haji Ali Haji Ali dia tasmek betul-betul. Ya. Okey, dan surah ini dia punya isi dia, kandungan dia utama dan perbincangan dia. Pertama, dia ada menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa ni banyak cerita dia. Dalam surah Baqarah ada, dalam surah Araf kita pernah jumpa, dalam surah Al-Qasas ada ceritanya. Dan Nabi Allah Musa alaihissalam ini merupakan ulul azmi dan juga Nabi, Rasul ulul azmi, dan banyak disebut di dalam Al-Quran, dan semua itu adalah sebagai pengajaran. Dan bila disebut Nabi Allah Musa, ada kaitannya dengan Bani Israel. Maknanya Bani Israel dengan Nabi Allah Musa alaihissalam ini sejarahnya panjang, daripada Mesir kemudian pergi ke Palestin. Jadi sejarahnya banyak dicatat di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, disebut juga tentang Nabi Allah Adam dengan Iblis. Tak banyak, sedikit saja, 2, 3, 4 ayat. Kemudian surah ini juga menceritakan, di awal surah ini sebut secara jelas, iaitu Al-Quran. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Disebut tentang Al-Quranul Karim. Juga disebut kenapa diturunkan Al-Quran, dan juga disebut siapa yang sifat-sifat Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quranul Karim, daripada ayat 8 dan selepasnya. Dan surah ini juga menceritakan sedikit tentang azab neraka, tentang nikmat syurga,
dan juga tentang asas-asas asas-asas yang secara jelas dalam surah ini meminta supaya umat Islam melaksanakannya, iaitu tauhid dan juga solat. Nanti kita akan jumpa ayat-ayatnya. Dan surah ini di akhir surah ini ada pesanan-pesanan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat Islam keseluruhannya. Jadi itu secara umumnya dia punya isi surah Taha ini. Itu ada kisah, ada akidah, ada syariat, arahan daripada Allah kepada umatnya, ada pesanan dan nasihat. Okey. Jadi selesai secara ringkas mukadimah surah ini, dan sekarang ini kita cuba untuk melihat apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha. Sebelum itu kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan, ahlan wa sahlan. Toha ni Potong. huruf potong, huruf apa nama? Mutasyabihah. Tak ada Mutaqatta'ah. Ya. Potong-potong. Ya, huruf Taha ini tidak ada makna. Tapi ada orang kata ini nama Nabi, gelaran kepada Nabi. Tapi itu tafsiran-tafsiran yang wallahu a'lam. Tapi kita sebagaimana yang kita pelajari sebelum ini, surah-surah ataupun huruf-huruf yang dimulai oleh Allah Ta'ala di permulaan surah ini, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu maknanya. Tetapi tujuannya antaranya adalah untuk menarik perhatian mereka yang mendengar Al-Quran. Dimulai dengan huruf atas tujuan untuk menarik perhatian. Khususnya orang Arab lah, mereka bercakap dengan bahasa Arab dengan huruf-huruf Al-Quran. Jadi bila dimula dengan huruf ini, mereka rasa tertarik untuk mendengar. Dan yang kedua, tujuannya juga adalah untuk mencabar orang Arab. Maknanya ini Al-Quran diturunkan dengan huruf-huruf ini, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Mim, Ra, Alif, Lam, Mim. Ini semua huruf-huruf yang kamu guna untuk bercakap. Dan daripada huruf inilah Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab. Jadi wahai orang Arab, orang semuanya, kalaulah kamu ni hebat, maka kamu buatlah seperti Al-Quranul Karim. Jadi ada makna di situ adalah satu cabaran. Adapun dari sudut maknanya secara tepat, itu semua adalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan cuba untuk menjadikan huruf-huruf ini sebagai apa orang panggil tilik nasib ataupun tilik tarikh kiamat ataupun selain daripadanya. Dia boleh membawa kepada kesesatan. Sebabnya ada juga satu golongan yang menggunakan huruf-huruf di awal Al-Quran ini. Mereka guna sebab setiap huruf ini dia ada nombor dia. Jadi mereka gabung, mereka campur dan sebagainya, dan mereka tilik ataupun mereka jangka hari kiamat akan berlaku pada tahun 2023. 2023 pula. Apa 20 saya pun dah lupa tu. Kalau 20 tahun depan bukan lama lagi tu 2030 ke macam tu. Saya lupa. Ini ada ditulis oleh ulama kita. Namanya Bashar Awad Jarrad dalam kitab dia Ijaz Al-Adadi fil Quranil Karim. Ada satu buku yang bertajuk Ijaz Mukjizat Al-Quran dari sudut nombor. Sebabnya di dalam Al-Quran ada disebut nombor, contoh 19, contoh Sab'a Sama 7, nombor-nombor ni ada. Kemudian kalau dikira bilangan, contohnya disebut syurga berapa, disebut neraka berapa. Jadi mereka ini cuba untuk mengkaji dari sudut nombor yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan juga bilangan-bilangan perkataan yang kita tengok selaras serasi. Jadi kitab itu ada menyebut tentang perkara ini. Dan di dalam kitab itu juga ada menyebut tentang satu aliran mereka yang sesat, di mana mereka telah menggunakan huruf-huruf di awal surah ini untuk menjangka ataupun untuk menentukan
contohnya keserasian lelaki perempuan, namanya apa. Contohnya Muhammad nak kahwin dengan Fatimah. Contohnya ataupun Zainab, dia kira Muhammad mim ha mim da berapa huruf, yang ini berapa huruf, dia temukan, dia pun bagi tahu ini serasi tidak serasi. Jadi dijadikan ilmu menilik bagi setengah puak. Begitu juga sampai ke tahap mereka ini menentukan tarikh berlaku kiamat. Pada 2035 ataupun 2030, itu pun saya tak berapa ingat tu dalam buku tu. Tapi yang pentingnya mereka guna untuk menentukan hari kiamat berlaku. Tapi bukan 2023 sebab semasa seingat saya bukan dekat, dia masih lama lagi. Dalam tahun-tahun lagi. Nanti kalau saya jumpa maklumat tu saya bagi tahu dalam grup, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan cuba untuk tafsir Haji Ali Toha ni. Tak ada. Untuk tafsir lebih sangat tafsirannya boleh membawa kepada kesesatan. Fikir. Ya, terlebih fikir. Bukan itu yang Allah Ta'ala suruh kita fikir. Ada lagi benda yang Allah Ta'ala minta kita fikir dalam Al-Quran. Ustaz, sikit soalan Ustaz. Sila-sila. Minggu lepas saya absen, tapi saya ikut semualah kuliah Ustaz ni. Satu yang saya kurang jelas sikit, mengenai hijrah pada tahun keempat ke Habsyah tu. Sampai tahun 4 atau 5 ke Habsyah, mula-mula berapa orang saja, lepas itu sampai 100 orang lebih. Dan juga ketika Ja'far Abu Talib membaca Quran, sampai dia punya raja dia pun akhirnya memeluk Islam. Jadi dalam sirah Islam ni, adakah Islam terus berkembang di situ ataupun adakah raja ni memberi perlindungan apa-apa untuk perkembangan selanjutnya? Oh ya. Ya, semasa hijrah yang pertama dalam 15 orang, dalam 11 orang lelaki, 4 orang perempuan. Tapi bilangan dia tu menjadi banyak, buku-buku yang mengatakan bilangan dia tu bercanggah lah di kalangan penulis-penulis sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi hijrah pertama itu diketuai oleh Uthman bin Mad'un, bukan Uthman bin Affan, Uthman bin Mad'un. Dan tahun yang ke-7 hijrah, pada hijrah yang pertama itu, pada hijrah yang pertama itu mereka sudah mendapat perlindungan daripada An-Najasyi. Dan ada di kalangan mereka balik ke Mekah kerana mereka mendengar di Mekah ini kafir Quraisy sudah percaya kepada Nabi, sudah beriman kepada Nabi. Jadi di kalangan mereka telah pulang ke Mekah, tetapi melihat hakikatnya sebaliknya. Jadi pada tahun ke-7, ke-5, 6, 7, tahun ke-7 selepas Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, maka berlaku satu penghijrahan ke Habsyah, lagi ramai bilangannya. Jadi ini menunjukkan An-Najasyi ini mereka menerima kalau kita pelarian politik, mereka yang lari daripada Mekah untuk mencari perlindungan di Habsyah. Antaranya kerana mereka ini adalah beragama Kristian dan tidak ada dendam dan sebagainya. Jadi mereka menerima, dan Nabi pun beritahu dia mendengar di Habsyah ini ada raja yang adil, raja yang tidak menindas rakyatnya, yang baik. Jadi pada tahun ke-7 hijrah berhijrah ke Habsyah kali kedua, dan diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan pada masa ini Ja'far telah membaca surah Maryam, yang kita pun tahu Maryam ini adalah ibu kepada Isa alaihissalam. Jadi apabila dibaca surah itu, maka menangislah Raja Habsyah An-Najasyi dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW, bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah sama dengan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam, dan diceritakan bahawasanya di dalam Injil juga menyebut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka dilindungi oleh An-Najasyi, mereka dilindungi oleh Najasyi. Cuma dari sudut berkembang Islam dan sebagainya itu wallahu alam, saya pun
tidak dapat tahu secara detail. Cuma mereka dilindungi, mereka diterima untuk berada di Habsyah. Kemudian selepas itu berlaku hijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun ke-13 selepas Nabi kita dibangkit menjadi Rasul. Itu saja Datuk Seri yang Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan tafsiran surah ini. Pertama ayat 1 sehingga 4 kita baca sedikit mukaddimah surah ini. Allah Taala sebut Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah Taala mulakan ayat 1 sehingga 4, Taha sehingga tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Pertama sekali Allah Taala nak cerita Al-Quran. Al-Quran dengan jelas Allah Taala sebut kami telah turunkan ke atas kamu wahai Muhammad Al-Quran litashqa. Ma di sini awalnya tidak, maknanya kami tidak menurunkan ke atas kamu wahai Muhammad Al-Quran litashqa, kerana supaya kamu menjadi susah. Jelas maknanya satu mukaddimah yang Allah Ta'ala mulakan di dalam surah ini terus saja direct memberi satu kenyataan bahawasanya Al-Quran yang diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad SAW bukan untuk menyusahkan Nabi, bukan untuk menyusahkan sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi. Kenapa diturunkan sebegitu? Makna diturunkan ayat ini maknanya sebegitu kerana merujuk kepada apa yang saya cerita tadi. Apabila wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bermulalah Nabi menerima tentangan, menghadapi kesusahan, menghadapi seksaan. Begitu juga bermulanya para sahabat mengikut jejak Nabi, beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Quran, maka bermulalah mereka diseksa, ditentang, dihina dan sebagainya. Jadi masyarakat pada masa itu melihat bahawasanya seolah-olah Al-Quran ini ataupun Islam ini ataupun Nabi ini sebenarnya mengubah keadaan daripada kesenangan kepada kesusahan. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ini dan ia juga adalah untuk menjawab kerana Abi Jahal dan juga para musyrikin Mekah, mereka berkata sesungguhnya engkau akan susah dengan meninggal agama kami. Itu antara yang mereka bagi tahu. Jadi seandainya kamu mengikut agama baru yang Allah Ta'ala turunkan ke atas kamu wahai Muhammad, kamu akan menjadi susah. Ini antara yang mereka kata. Ini ada disebut di dalam kitab-kitab Asbabun Nuzul surah ayat ini, di mana Abu Jahal berkata, innaka latashqa, kamu akan susah wahai Muhammad, bitarki dinina, dengan meninggal agama nenek moyang kami. Maksudnya kalau kamu tak ikut kami, kamu akan susah. Kemudian ada juga para musyrikin Mekah, mereka berkata kepada Nabi SAW, laqad ashqakum hadzal Quran, sesungguhnya telah menjadi susah, Al-Quran ini telah menyusahkan kamu. Jadi mereka, maknanya kita boleh gambarkan situasi pada masa itu, cuba untuk membina satu pandangan ataupun persepsi bahawasanya Al-Quran ini merupakan satu benda yang menyusahkan para pengikut Nabi dan juga Rasulullah SAW. Dan juga disebut kata-kata kafir Quraisy. Dia kata apa? Ma anzalallahu ta'ala hadzal Quran, tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala Quran ini illa liyashqa bihi, kerana untuk menyusahkan orang dengan Al-Quran ini.
Maka Allah Ta'ala turunlah ayat 2 ini dan dia adalah sangat penting sekali. Di mana mungkin juga bukan saja di zaman Nabi tetapi di zaman sekarang ini pun apabila seseorang ataupun puak ataupun golongan melihat bahawasanya Al-Quran ini adalah menyusahkan, agama ini adalah ganas ataupun ia adalah berat, segala hukum hakamnya, segala akidahnya, begitu juga perkara-perkara yang haram sebagai contohnya, ia adalah mengongkong kehidupan ataupun kebebasan. Di mana Islam ini kalau kita ikut dia, Al-Quran ini kalau kita beriman dengannya, dia menyekat kebebasan dan dia membawa kepada kemunduran. Dia menyusahkan kita untuk berniaga, untuk berpolitik dan sebagainya. Syariatnya dan ibadat-ibadatnya susah, contohnya puasa dan sebagainya. Jadi kalau ada anggapan-anggapan sebegitu, maka ayat 2 ini adalah jelas. Allah Ta'ala berkata bahawasanya Al-Quran itu diturunkan kepada kamu wahai Muhammad bukan untuk susah, untuk duka, susah dan sebagainya. Kerana apa? Kalau kita tengok logik pun, manusia ini susah bukan kerana Al-Quran. Al-Quran bukan menyebabkan manusia susah. Bahkan sebelum diturunkan Al-Quran, manusia sudah pun susah. Semenjak di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW, manusia sudah pun semenjak Nabi Allah Adam AS lagi, maknanya kesusahan itu adalah satu perkara yang normal ataupun perkara biasa di dalam kehidupan manusia. Bukan saja susah kerana beribadat, tapi ada lagi kesusahan lain. Jadi Al-Quran ini sebenarnya bukan untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat itu susah. Dan kalau ada kesusahan ataupun cabaran di sebalik apa yang diperintah oleh Allah SWT, itu adalah kita sebagai Muslim, kita anggap itu adalah sebagai ujian. Ujian Allah SWT di dalam kita melaksanakan suruhan, dalam kita menjauhi larangan, dalam kita berdakwah kepada Islam. Itu adalah ujian-ujian di mana ujian ini kita lulus ataupun tidak, kita berjaya ataupun tidak. Dan sudah pasti semua dalam kehidupan kita ini penuh dengan ujian. Di dalam sekolah ada ujian, universiti ada ujian, dalam keluarga kita ada ujian. Bahkan dalam agama sudah tentulah kita ada ujian untuk memastikan sesiapa yang betul ataupun sesiapa yang benar imannya. Allah Ta'ala sebut hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu anggap mereka akan dibiarkan begitu saja sehingga mereka tidak diuji? Jadi Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah diuji, mereka telah hadapi dengan berjaya dan akhirnya mereka telah mengecapi hasilnya, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya, mereka diuji. Bukan saja para nabi, para rasul, semua negara ataupun tamadun yang dibina di zaman Nabi Allah Adam sampai sekarang, mereka semua adalah menghadapi ujian, kesusahan. Jadi bagi kita orang Islam, kesusahan yang kita hadapi itu ia adalah sebagai ujian. Dan Nabi kita telah beri satu kaedah di mana sesiapa yang ada kaedah ini, hidupnya akan sentiasa mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, jika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Yang kedua, apabila dia menerima kesusahan, sabar, dia bersabar. Jadi kedua ini akan menjadi satu cabang pahala. Jadi kalau kita dapat nikmat, kesenangan, kebahagiaan, kita pandai tidak pun kita alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan kita boleh alirkan ataupun salurkan kepada orang lain atas apa yang kita ada. Dan kalau kita diuji dengan pelbagai, diuji dengan kesusahan, kemiskinan, ataupun penyakit, ataupun dengan apa-apa saja yang kita anggap ia sebagai ujian, kita bersabar, maka ia akan mendatangkan pahala kepada kita. Ada hadis Nabi, ajaban li amrin bi'in, semua benda adalah baik baginya.
in asabahu syarran sabara fakana khairan lahu wa in asabathu khairan fa in asabathu syarran khairan syakara fakana khairul lahu wa in asabathu syarran sabara fakana khairul lahu. Ada satu hadis qudsi, Allah Taala bagi tahu, pelik umatku seseorang, semua benda adalah baik baginya. Kalau dia dapat lebih ataupun dia dapat nikmat, dia bersyukur, dapat pahala. Kalau dia diuji, dia bersabar, dapat pahala. Jadi semuanya adalah pahala baginya. Jadi itu kaedah yang ada pada kita, di mana syukur dan juga sabar ini perlu dijadikan kaedah kepada kita dalam menghadapi kehidupan kita seharian. Dan jangan mempersalahkan agama, kerana kita sudah tentu kita dalam hidup beragama ini bukan saja agama Islam, agama-agama lain pun dia ada larangan, dia ada suruhan. Jadi kita ada ibadat-ibadat yang kita boleh anggap mencabar, contohnya buat haji, contohnya puasa. Bahkan solat pun mencabar. Bagi setengah orang solat ini sangat susah. Contohnya solat waktu zuhur. Waktu zuhur kalau buat kerja, ialah seperti orang berniaga dan sebagainya. Ini adalah waktu yang orang ramai nak datang sebagainya. Jadi baginya solat waktu zuhur itu agak menyusahkan. Begitu juga setengah orang yang asar. Waktu asar ini adalah waktu orang balik, bekerja dan sebagainya. Tiba-tiba ada pula solat waktu asar ni, menyebabkan balik lewat sedikit kerana nak solat asar, ataupun terpaksa berhenti di tengah jalan untuk solat asar. Jadi ibadat ini ada cabaran-cabarannya. Begitu juga perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala larang berzina, Allah Ta'ala larang minum arak, Allah Ta'ala larang rasuah, Allah Ta'ala larang riba. Semuanya adalah haram belaka. Jadi kadang-kadang seseorang itu dia melihat kalau kita masuk Islam, kita tak boleh amalkan riba, kita tak boleh terima rasuah. Jadi dia melihat ini adalah satu kesusahan, satu kongkongan, satu larangan yang menyempitkan kehidupan mereka, yang menyekat mereka menjadi kaya dan sebagainya. Jadi benda-benda tersebut kadang-kadang menjadikan Islam ini dilihat susah. Jadi kalau ikut Al-Quran, susah. Jadi Allah SWT telah menyatakan bahawasanya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan untuk susah. Jadi dengan sendirinya, cuba bayang, Nabi pada masa itu berada dalam kesusahan. Begitu juga sahabat pada masa itu berada dalam kesusahan. Dan juga pandangan musyrikin Mekah mengatakan Al-Quran ini akan menyusahkan engkau. Jika engkau tidak ikut agama kami, maka engkau akan susah, engkau akan celaka dan sebagainya. Jadi bila turun ayat ini dan mereka itu beriman dengan Allah, apabila turun wahyu daripada Allah melalui Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawasanya Al-Quran ini diturunkan bukan untuk kamu susah, maka dengan sendirinya menjadi satu motivasi yang kuat bagi mereka. Dan kita boleh bayangkan, mungkin kita tidak duduk di tempat mereka, tetapi ayat satu ini sebenarnya adalah satu ubat, satu motivasi. Oleh itu diletak pada ayat yang kedua selepas Taha. Maknanya dia punya intipati, surah ini adalah ini mukaddimahnya. Kami akan nyatakan bahawasanya Al-Quran ini bukan untuk menyusahkan kamu dan juga sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Okey, bahkan sebaliknya, kalau seseorang itu nak bahagia, hendaklah dia mengikut Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut apa? Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk kami, maka dia tidak akan sesat dan dia juga tidak akan susah. Dia tidak akan susah. Dan sudah tentu kesusahan kita yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Di dunia ini tak perlu cakap, semua orang susah. Tak kira lah siapa dia. Tak kira sehebat mana dia, secerdik mana dia, sekaya mana dia, semiskin mana dia, apa-apa saja yang bernama manusia, dia tidak akan dapat elak daripada susah. Susah ataupun ujian atau cabaran ini adalah satu perkara yang biasa atas dunia ini. Kerana dunia ini adalah imtihan, ujian.
kepada kita semua. Kita nampak saja orang tidak susah, tapi dia susah kita mana tahu. Kita lihat senangnya dia, mudahnya dia, bahagianya dia, tapi setiap orang dia ada susahnya. Ustaz susah cara ustaz, Datuk Seri susah cara Datuk Seri, Datuk, Datin, Haji semua mesti susah. Tidak ada orang kata saya tak susah. Mesti ada yang merungsingkannya, menyusahkannya, membuat dia berfikir ataupun masalah hidup masing-masing. Jadi atas dunia ini adalah sementara, manusia akan hadapi cabaran, kesusahan, tetapi akhirat nanti. Itulah sesiapa yang mengikut hudayah, petunjuknya, maka dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa, dan khususnya di akhirat dia tidak akan susah. Di atas dunia mungkin ada kesusahan, tetapi di akhirat nanti akan bahagia, tidak ada kesusahan. Jadi Allah Ta'ala sebut Al-Quran ini adalah bukan untuk menyusahkan kamu, dan melainkan ia juga adalah satu peringatan kepada orang yang orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas itu Allah Ta'ala sebut ayat 1-4, kemudian ayat selepas itu 5-8 tu Allah Ta'ala sebut sifat. Daripada ayat 5 Allah Ta'ala sebut apa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ini menjadi satu perbahasan ulama, sehingga bukan sahaja biasa menyebabkan perbalahan di kalangan pengikut-pengikut golongan-golongan aliran-aliran pemikiran dalam mazhab akidah Asy'ariyah, kemudian Salafiyah. Mereka saling kalau ikut di Malaysia pun sama juga. Ayat ini antara ayat mutasyabihat. Bagaimana Allah Ta'ala istawa, bersemayan, ataupun kalau ada juga yang menterjemahkan duduk di atas arasy. Bagaimana Allah Ta'ala duduk. Jadi yang menjadi perbalahan apabila seseorang itu dia mahu mengkaji ataupun mendetailkan bagaimana Allah Ta'ala duduk. Arasy bila dibuat, bagaimana arasy, bagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Jadi setengah golongan mereka menafikan ayat ini bukan bermakna Allah Ta'ala bersemayam, tetapi Allah Ta'ala berkuasa. Istawa maknanya ista'la maknanya berkuasa. Dan ada juga yang berkata bila Allah Ta'ala sebut ayat sebegini, kita beriman dengan maknanya yang zahir, tetapi hakikatnya kita serah kepada Allah. Bagaimana dia istawa, itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan tanya bagaimana. Kalau tanya itu adalah bid'ah, tidak boleh. Tidak semua benda kita boleh tanya, khususnya tentang zat ataupun sifat ataupun yang berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak tahu hakikatnya. Jadi pendapat saya sederhana, maknanya janganlah sampai kita membawa kepada perbalahan. Sebabnya di Malaysia ini ada golongan yang menuduh mereka yang tidak mentakwil ayat ini, maknanya mereka yang berpegang dengan zahir ayat ini. Kalau kita lihat kalau kita lihat terjemahan ni, dia beritahu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Jadi ada yang berpegang dengan zahir ayat ini. Bersemayam itu maknanya berada di singgah sana ataupun duduk dan sebagainya. Mereka beriman dengan zahir ayat ini. Jadi ada satu golongan menuduh mereka yang berpegang dengan zahir ayat ini dengan mujassimah. Mujassimah maknanya menyamakan Allah dengan manusia. Jadi dia beritahu apabila menyamakan manusia, Allah dengan manusia, jadi kafir. Jadi itu tuduhan yang berat. Sedangkan mereka yang tidak mentakwil adalah betul satu aliran pemikiran di dalam agama, di dalam akidah kita. Mereka yang tidak mentakwil ayat-ayat mutasyabihat ini. Kemudian golongan yang tidak mentakwil pula menuduh golongan yang mentakwil ini adalah mereka yang mengubah ayat-ayat Allah SWT. Mereka yang mentaktil. Taktil ni maknanya membatalkan, mengubah makna Al-Quranul Karim. Jadi dua golongan ni bertembung. Jadi kita kalau kita lihat ataupun kita nampak, kita jauhilah. Tak perlulah kita nak masuk perbalahan mereka ini, kerana dia tidak mendatangkan apa-apa faedah pun.
Dia tidak datang apa-apa faedah, bahkan ia menjadi punca menyebabkan hati-hati kita semakin jauh. Kemudian ustaz dengan ustaz yang lain pun tidak sebulu, ada geng masing-masing, ada puak masing-masing. Jadi dia menyebabkan perkara yang kita anggap sebagai perpecahan di kalangan umat Islam dengan membangkitkan perselisihan di dalam takwilan ataupun di dalam tafsiran ayat-ayat ini. Jadi kita biarkan. Sedangkan benda ini telah pun ditulis oleh ulama 1000 tahun dahulu. Telah pun dibahas, ditulis, ada dalam kitab-kitab dan sebagainya, telah selesai, tetapi cuba dibangkitkan oleh setengah orang atas asas wallahu a'lam, mungkin mereka ini cuba untuk menaikkan pandangan ataupun aliran masing-masing. Kalau ikutnya kita semua ini adalah ahli sunnah wal jamaah, tak kira lah salafiyah. Salafiyah ini kalau kita sekarang ini dipanggil wahabi, tak kira lah wahabi ke dan sebagainya. Itu semua adalah ahli sunnah wal jamaah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah SAW. Jadi ayat 5 sehingga seterusnya Allah Ta'ala cerita tentang yang menurunkan Al-Quran, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu yang memiliki langit dan bumi, dan seterusnya. Boleh kita tengok ayat Quran ini sehingga ayat berapa? Ayat 8. Sehingga ayat 8 Allah Ta'ala cerita tentang sifat Allah. Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik. Allah Ta'ala ini adalah tidak ada Tuhan selain daripadanya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Nah, seandainya kamu angkat suara, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu tahu suara yang slow ataupun perlahan ataupun tak berbunyi, dan juga yang senyap. Jadi Allah Ta'ala ini maha mendengar, maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala semuanya menyatakan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat 9 sehingga 99, banyak ayatnya. Ayat 9 sehingga 99. Jadi ada berapa puluh ayat tu? Ada 90 ayat ke berapa? 80 ayat. 90 ayat lah kan? 90 ayat. Semuanya cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kalau nak kira cepat, kalau kita skip punya kisah Musa ni, tamatlah surah Taha ni. Tapi tak apa, kita cuba tengok sikit sebanyak apa kisah Musa dengan Firaun ni. Jadi saya ada bahagi beberapa tajuk. Pertama sekali ayat 9 sehingga 16, Nabi Allah Allah Ta'ala menceritakan tentang Musa menerima wahyu. Ayat 9 sehingga 16. Musa ni dia sebenarnya Musa ni dia membesar di dalam rumah Firaun. Dibela oleh Firaun, diberi makan oleh Firaun, tapi bila dia besar, dia tidak dia berselisih dengan Firaun. Dan banyak peristiwa sehingga dia membunuh seorang lelaki Kipti, dan dia lari daripada Mesir, dan dia pergi ke Madian. Madian ini kalau ikutnya dia berjumpa dengan Syuaib dan berkahwin dengan anak Syuaib. Kemudian satu masa dia nak kembali ke Mesir. Pada masa ini dia belum lagi dilantik menjadi rasul. Jadi kisah daripada 9 hingga 16 ini adalah bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam dia mahu kembali ke Mesir. Dan di Mesir itu ada Firaun, dan ada tentera dia dan rakyat dia adalah puak-puak Kipti, puak-puak bangsa Kipti. Dan di Mesir juga ada Bani Israel. Bani Israel di Palestin ini adalah golongan bawahan, golongan pekerja, golongan hamba, golongan suruhan, dan Bani Israel menindas, Firaun menindas golongan Bani Israel ini. Jadi Musa nak kembali ke Mesir, sebab di situlah dia membesar, di rumah Firaun, dan di dalam perjalanan nak balik ke Mesir itulah dia dilantik menjadi rasul, dan diperintah izhab ila Firaun innahu tagha, diperintah oleh Allah supaya pergi berjumpa berdakwah dengan Firaun. Okey, jadi ayat 9 hingga 16 itu Musa berjalan untuk ke Mesir. Disebut apa? Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli
dia telah melihat api dan dia berkata kepada ahlinya, kamu duduk sekejap. Inni anastu nara. Aku nak pergi lihat api dan aku kalau dapat ambil, aku akan ambil api tersebut untuk bawa kepada kita lah. Maknanya Nabi Musa dengan keluarganya dalam perjalanan untuk pergi ke Mesir, di dalam keadaan gelap, tidak ada, dan kalau ikut ceritanya dia sesat, jadi gelap gelita, tidak ada petunjuk. Jadi apabila dia melihat api, jadi dia rasa, oh ini mungkin ada orang ke api tersebut. Unggun api ataupun cahaya, ada orang di situ. Jadi Nabi Musa beritahu, kamu duduk di sini, wahai keluargaku, aku akan pergi melihat apa ada orang ke tidak ke api tersebut, ataupun aku akan ambil api itu, kita boleh guna untuk memasak, untuk memanaskan badan dan selainnya. Dan api itulah sebenarnya adalah panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tarikan supaya Nabi Allah Musa pergi di situ. Dan pada masa itu falamma ataha, dan ketika Nabi Allah Musa pergi mendekati api itu, nudiya ya Musa, dia mendengar satu panggilan, ya Musa. Jadi cuba bayang duduk di padang pasir, sesat, gelap gelita, nak pergi tengok ada unggun api, nak cari kalau ada dapat api ataupun jumpa orang yang boleh tunjuk jalan. Tiba-tiba ada orang panggil, wahai Musa. Kalau kita rasanya lari, wahai Arsyad. Tak tahu. Ya, Musa pun sama, dia terkejut lah. Siapa kenal aku daripada pasir ni? Selebriti dan sebagainya. Jadi takut. Musa pun takut. Kecuali Datuk Gani lah. Ya Gani, dia tak lari. Ya, jadi semua lari lah. Pada pasir, tak ada orang, senyap gelita. Senyap sunyi, gelap gelita, tiba-tiba tengok api, nak pergi dekat dengan api, tiba-tiba ada orang kenal. Kalau kampung kita tak apalah, kalau Taman Kiupek itu orang kenal nama kita kan. Ini di pada pasir itu tiba-tiba dipanggil ya Musa. Jadi yang memanggil itu adalah nida daripada Allah, panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini juga dipanggil surah Al-Kalim. Surah Al-Kalim ini maknanya bercakap. Maknanya Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya hakikatnya wallahu a'lam. Jadi ya Musa, kemudian suara itu kata, inni ana rabbuka. Aku adalah Tuhan engkau. Tengok Allah Taala guna saya dua di sini. Inni, sesungguhnya aku. Kemudian ana pun aku juga. Ini menunjukkan bahawasanya Musa ini dia terpegun ataupun dia terkejut. Siapa panggil aku? Macam kita lah kan, kita panggil orang, kita bagi tahu aku ni Gani, ataupun aku ni Haji Ali. Jadi orang apa? Oh, Haji Ali rupanya. Memanglah dia kenal kan. Jadi di sini diperkenalkan diri. Allah Ta'ala bagi tahu, inni ana rabbuka. Aku adalah Tuhan engkau. Maknanya yang memanggil engkau ini, yang mengenali engkau ini, wahai Musa, adalah Tuhan engkau, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Fakhla' na'laik, maka engkau tanggallah selipar ataupun capal. Jadi Nabi Musa ini dia pakai selipar, maka engkau tanggalkan selipar, cabut, pecat selipar tersebut. Innaka, sesungguhnya engkau bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau ini berada di satu wadi yang suci. Namanya adalah Tuwa. Satu wadi namanya Tuwa, kalau ikutnya dia berada di Bukit Tursina, iaitu di Mesir. Wallahu alam, saya pun tak pernah pergi. Tapi kalau kita baca buku-buku ataupun sejarah, dia berada di Mesir, di Bukit Tursina. Dan nidak ini berlaku di wadi, di bawah bukit itu ada aliran air, sungai, wadi. Dan wadi itu adalah suci. Kerana di situlah akan dilantik Musa menjadi Nabi dan diberi wahyu kepadanya. Jadi Allah Ta'ala mengarahkan untuk pecat selipar. Pecat selipar, ada ulama beritahu ini adab lah. Adab bila kita nak menuntut ilmu sesuai dengan zamannya. Kalau kita sekarang ni, kalau nak pergi menuntut ilmu dalam dewan, janganlah pecat selipar. Pakailah selipar masuk dewan tu. Jadi sesuai mungkin pada ketika ataupun situasi itu, maka dipinta untuk pecat selipar kerana di situ adalah tempat yang suci.
Jadi selipar itu mungkin tidak bersih, tidak suci, maka tidak sesuai dengan tempat itu. Dan ini juga boleh menjadi satu adab kepada kita. Maknanya kalaulah tempat yang bersih, contohnya tempat solat ataupun masjid ataupun rumah kita, tak perlulah kita bawa selipar, pakai selipar. Di mana selipar kita bawa keluar. Kat luar tu kita guna selipar, masuk tandas, kita guna untuk pergi berjalan, merata tempat. Tak kira apa yang kita pijak semuanya, tak pasti apa yang ada. Tiba-tiba selipar itu juga sampai ke rumah, kita masuk dalam rumah dengan selipar atau kasut dan sebagainya. Jadi kita sebagai Muslim, dia ada bersih, dia ada suci. Jadi tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang perlu kepada suci, contohnya masjid, tempat solat dan sebagainya, hendaklah kita cabut ataupun pecat selipar kita, letak bukan kita masuk dengan kasut atau selipar tersebut. Jadi ini lebih kepada adab yang Allah Taala ajar kepada Musa alaihissalam. Jadi ayat 30 berapa tadi, ayat permulaan ini adalah ayat menunjukkan Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 5 hingga 8 sifat Nabi kita, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 9 hingga 16 ni cerita tentang Musa menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa pergi ke api tersebut, dia dengar orang panggil dia, diminta pecat selipar. Kemudian kita tahu bahawasanya suara itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi nabi. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Jadi bila dengar cerita ini, Nabi pun baca kan. Jadi Nabi pun bagi tahu, Nabi pun tahu bahawasanya begitu juga Musa alaihissalam. Diturunkan wahyu kepadanya, dipilih menjadi nabi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nabi kita juga dipilih oleh Allah, dilantik menjadi nabi, diturunkan wahyu kepadanya. Jadi kalaulah kamu wahai Muhammad Rasulullah susah, maka kamu dengar cerita Musa ini, bagaimana dia susah ke tidak. Jadi seolah-olahnya begitu lebih kurang. Dan begitu juga sebagaimana Rasulullah diminta untuk mengarahkan ataupun berdakwah kepada umatnya, begitu juga Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana ayat 3:14 dengan jelas Allah Taala sebut innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan Musa alaihissalam. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Ini ayat Quran ayat 114. Fa'budni, maka arahan yang pertama yang Musa, yang Allah Ta'ala perintah kepada Musa adalah sembahlah aku. Fa'budni, sembahlah aku, iaitu Allah SWT. Wahai Musa, aku adalah Tuhan engkau, aku adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka engkau sembahlah aku. Jadi mesejnya di situ. Kemudian cukup ini akidah, sembah. Kemudian wa aqimis salata li dzikri, maka dirikanlah solat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk ingat kepada aku, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun satu pengajaran juga kepada kita bahawasanya solat bukan saja zaman kita, bahkan Musa alaihissalam lagi mereka diperintahkan untuk solat. Dan dia punya matlamat ataupun tujuan matlamat ataupun inti dia solat ini adalah ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, maknanya kita hidup, kita tak ingat kepada Allah, ataupun kita lupa, kita makan, kita bekerja, kita bercakap, kita menonton TV, maknanya Allah itu semakin jauh, ataupun kita lupa, tak ingat kepada Allah. Tiba waktu zuhur contohnya, maka solat inilah waktu kamu nak ingat kepada Allah. Tapi kalau solat juga kamu tak ingat, maknanya dalam solat duk ingat lagi perkara-perkara lain, maka dia punya inti ataupun asas solat itu kosonglah, seolah-olahnya kewajipannya ditunaikan, tetapi jiwa kita, hati kita kosong, kerana kita tidak luangkan masa kita di dalam solat itu untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat di dalam solat, ingat kepada Allah di dalam solat ini lebih lagi pengertiannya, sehingga kita pernah dengar kan seperti khusyuk dalam solat.
Maknanya kita ingat kepada Allah di dalam solat sehingga kita sampai ke tahap khusyuk. Khusyuk ini maknanya kita rasa hina di depan Allah. Kita rasa Allah Ta'ala ini adalah sangat agung, sangat besar. Kita tunduk, kita buang segala keegoan, kesombongan. Maknanya kita datang solat dengan segala rasa hina, segala rasa sifat-sifat kehambaan, dan pada masa itulah kita mula takbir Allahu Akbar sehingga Assalamualaikum. Kita berada dengan jiwa hati kita berada dengan Allah SWT. Kita seolah-olah munajat dan bercakap, puji Allah, doa kepada Allah dengan rukun-rukun perkataan, dan kita sujud. Kita sujud itu seandainya kita betul-betul khusyuk, kita rasa kita ini hamba Allah, kita hidup ini dengan limpahan, dengan rahmat Allah. Pada masa itu kita letak kepala kita di tempat sujud, dahi kita, kaki kita rendahkan semuanya. Pada masa ini kalau sampai ke tahap kita dekat sangat dengan Allah, boleh kita menangis, menitis air mata. Kita sebut apa? Subhana rabbiyal a'la, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi kalaulah begitu kehidupan kita, maka 5 kali kita solat itu adalah merupakan detik-detik yang manis, detik-detik yang kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi kesan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sebegitu, maka solat itu tidak memberi kesan. Oleh itu kita lihat orang solat ini tak ada isi ataupun kosong. Dia selepas solat dah mula nak kalau selipar, dia ambil selipar orang dan sebagainya, dia curi selipar, dia curi kasut, ataupun dah mula menyakiti hati orang, ataupun pelbagai sifat-sifat lain. Kerana solat itu adalah tidak ada matlamat seperti disebut dalam ayat ini. Wa aqimis salata li dzikri. Jadi disebut li dzikri, li itu adalah kerana untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya, sila Hajar. Nak tanya, bila Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah tu, kan? Daripada panggilan yang nampak api tu, lepas tu Allah turunkan wahyu, kata suruh buka selipar semua kan? Macam mana pula yang cara mengajar untuk disolat tu? Dia buat dalam bentuk sujud ke macam mana? Kan ada rukun. Solat. Solat tu. Solat zaman dahulu tu itu wallahu alam tu Hajar Datin Ya. Untuk solat di zaman Nabi Allah Musa AS itu saya pun tidak pasti. Ke sujud saja. Wallahu alam. Okey. Ya, nanti saya tengok tafsiran bagaimana solat Nabi Allah Musa AS. Okey, Ustaz. Berapa kali dan sebagainya. Ya. Okey. Nanti kelas kita tahun depan Datin tahun depan. InsyaAllah. Sempat dah. Lama lagi tu tahun depan, tapi tak lama dah. Tak lama dah. Nak tanya juga, tadi Ustaz cakap kalau seseorang tu dia solat dengan ikhlas, dengan baik, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang jahat lah Ustaz macam Ustaz kata waktu kita keluar masjid orang curi. Tapi ada juga dengar dalam radio yang mengatakan Rasulullah ada bercakap juga, ada one person ni dia memang asyik buat jahat je Ustaz, tapi Rasulullah kata you have to solat lagi. Maknanya setengah orang dia anggap macam ni Ustaz, kalau solat nothing happen, tak ada perkara yang baik berlaku ke atas dirinya, why should I continue? Tetapi ada juga yang sepatutnya kita kata kalau kita solat tu mudah-mudahan Allah akan berbaikilah one day insya-Allah. Apa pendapat yang mana yang lebih tepat Ustaz sebenarnya, yang macam kalau kita nak explain pada seseorang yang mengatakan ada solat macam-macam tapi Allah belum lagi bagi, so how do we keep on this person to be motivated and said insya-Allah memang nanti Allah akan bagilah hidayah kepada you and you become better. Macam mana Ustaz? Ya, pada pendapat saya Datin, pertama sekali solat ni dia wajib. Wajib. Setiap orang kena dirikan solat. Maknanya kalau dia dirikan solat, tuntutan kewajipan itu dia telah tunaikan. Tak kira lah dia solat khusyuk ke, dia tak khusyuk ke, ataupun dia solat dalam solat tu dia merayau, pergi ke banyak tempat dan sebagainya. Tapi bila dia solat, dia telah tunaikan kewajipan. Itu asasnya, tak kira lah siapa pun. Tak boleh dia kata aku tidak khusyuk, solat apa aku pun buat jahat juga. Tak perlulah aku solat. Kerana buat jahat itu Allah Ta'ala larang. Tapi kamu kena ingat juga, janganlah kamu tinggal solat. Kerana solat ini Allah Ta'ala suruh. Wajib, rukun agama.
Jadi setiap orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah, dia kena solat, dia kena tutup aurat, dia kena puasa, dia kena tunaikan kewajipan yang lain. Jangan kaitkan dengan khusyuk ke ataupun dengan sifat-sifat kejahatan yang lain dan sebagainya, jangan. Maknanya kewajipan itu kita kena tunaikan. Kemudian khusyuk dalam solat itu adalah kita panggil dia punya matlamat dia, intipati dia. Jadi seseorang itu bila dia solat, dia kena usahalah. Dia kena usaha untuk khusyuk. Saya kena usaha, Datuk Suri, semuanya kena usaha. Dan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang kita banyak masalah, kadang-kadang masalah kita itu dibawa dia dalam solat. Dan kadang-kadang bila kita ada masalah, bukan saja kita bawa dalam solat, menjadikan masalah itu semakin khusyuk dia dalam solat. Mana kita semakin dekat dengan Allah di dalam solat kerana kita berada dalam keadaan bermasalah. Jadi khusyuk di dalam solat itu adalah tuntutan lain. Satu tuntutan yang kita kena usaha. Tetapi dia sifat hati. Bila sifat hati ini bergantung kepada hati seseorang. Tak sama. Dan yang ketiga, kesan. Kesan solat tu. Jadi kita tak boleh kata seseorang itu jika dia jahat maka solat dia tidak diterima. Itu tidak betul kerana dari sudut syaraknya bila dia solat sudah pun terangkat kewajipan tersebut. Dia telah menunaikan kewajipan tersebut. Terima tidak terima itu kita serah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita tak tahu Allah Taala terima ke tidak terima. Tetapi solat ni dia ada kesan. Dan kesannya ada kaitan dengan hati tadi. Ada dengan khusyuk tadi. Kerana seseorang yang khusyuk dalam solat, dia ingat kepada Allah, mustahil selepas itu dia akan buat dosa kepada Allah. Tidak begitu. Ataupun kalau dia buat dosa pun, dia buat dosa dengan betul-betul dia merasa dia bersalah. Bukan dia rasa bahagia ataupun suka dengan dosa itu. Jadi kesan ataupun kesan itu ada kaitan dengan khusyuk. Khusyuk tadi ada kaitan dengan kesan kehidupan seharian dia. Jadi bayangkanlah kalau 5 kali dia ingat kepada Allah, dia menangis masa sujud dan sebagainya, sudah pasti kehidupan dia pun ada kesannya. Jadi kita boleh katakan kepada orang yang buat jahat tapi dia solat ini, maknanya solat dia tidak ada isi ataupun tidak ada kesan. Ataupun dia sudah usaha untuk khusyuk dan sebagainya, tetapi kadar yang khusyuk itulah memberi kesan di dalam kehidupan seharian. Dan ini kita kena percaya sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat kamu itu dapat menegah kamu daripada fahsya' dan munkar. Maknanya kesan solat itu dia dapat menegah daripada perkara keji dan juga maksiat, kemungkaran. Jadi janganlah kita menghukum dan sebagainya. Dan kita orang-orang yang sebegini yang menganggap bahawasanya aku tak perlu solatlah kerana aku jahat ini ataupun tidak ada kesan ini, kita kena bagi tahu bahawasanya solat itu kesan ke tidak ada kesan ke ataupun khusyuk tidak khusyuk pun, seseorang itu adalah wajib menunaikan solat kerana dia adalah rukun Islam dan wajib dia menunaikan. Adapun Allah Ta'ala terima ataupun solatnya bagaimana itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita yang zahir ini, kita yang lihat ini secara zahirnya kita bagi tahu bila kamu solat maka kamu itu telah menunaikan rukun agama kita. Kemudian selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, Saya nak Ya, silakan. Ustaz. Ya, Datin Fatimah. Silakan. Saya cuma nak bukan saya tahu sangat tapi saya pernah bercampur dengan orang-orang Yahudi di Singapura dulu sekolah ya. Jadi saya pernah dia ikut cara Nabi Musa mengajar mereka solat daripada dulu, cara dia orang solat lah. Kalau kita tahu di Baitul Muqaddis tu ada the Wailing Wall dia panggil Ustaz. Di mana orang Yahudi dia akan sembahyang menghadap ke dinding tu. Habis dia sembahyang Ustaz, dia angguk itu cara dia solat Ustaz. Ya.
Yang saya tahulah kalau Ya, kalau tengok betul Datin ya. Sekarang ini mereka angguk-angguk pakai kopiah atau kepala kecil itu ada setengah yang ya, alim sikit. Kemudian dia menghadap ya, dinding tu dia meratap dia meratap atau dia berdoa dan sebagainya di tembok di Masjid Baitul Maqdis. Itu solat yang mereka buat itu belum lagi tak boleh kita katakan itulah solat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ah. Nanti saya cuba cari maklumat Ya, Ustaz. tepat Okey, bagaimana solat Nabi Allah Musa alaihissalam, bagaimana bentuknya. Mungkin ada di sana ulama kita menulis dalam bab ini. Ustaz, Terima kasih Ustaz. Ustaz ada soalan pula, kata dari segi khusyuk ni kan, kalau ikut maknanya difahamkan tunduk dan perintah kan, khusyuk tu patuh dan perintah, tunduk dan patuh. Jadi katalah sebagai contoh pengalaman saya lah masa kita buat umrah atau buat haji, kita pernah tengok orang tengah solat duduk sebelah saya, dia buat baby buat orang maghribi buat anak. Dia tengah solat, dia tepuk anak dia punya botol susu, sambung balik solat. Jadi adakah, saya teringat balik pada kisah Nabi Muhammad SAW bila dia sujud, cucu-cucu duduk di belakang dia. Jadi adakah ada kaitan macam tu? Sebab saya tengok macam mana solat ni, dia boleh sambung pula solat lepas tepuk-tepuk baby. Ya, ya betul tu Datin. Kadang-kadang kita lihat orang solat ni macam duduk main pula. Ya. Dan ulama kita pun ada sebut seandainya perbuatan itu seolah-olah perbuatan itu bukan solat, dia boleh membawa kepada batal. Ya. Contohnya melompat, berjalan, mana boleh semasa solat kamu berjalan, sebab bila kita takbiratul ihram, maknanya haram benda yang halal, makan, minum, berjalan, bercakap, semuanya adalah tidak boleh. Tapi kalaulah duduk solat, duduk tepuk anak, duduk dukung dan sebagainya kan. Ya. Jadi dalam masalah ini, pertama kita melihat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada masa dia solat, ada cucunya Hasan Hussein panjat dia, kemudian dia angkat, dia letak dan sebagainya. Jadi pertama dari sudut khusyuk ini Nabi kita tidak ada masalah, kerana Nabi kita ini adalah ingat kepada Allah, sama ada dia jaga ataupun dia tidur. Ini ada hadis Nabi SAW. Nabi ini matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Jadi ini adalah khasais ataupun ciri kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau dia angkat cucu pun dia ingat kepada Allah. Tapi kalau angkat cucu mungkin ingat kepada cucu lah kan. Dah lupa semua lah kan. Ya begitu. Jadi Nabi kita anggap ini adalah kelebihan kepada Nabi, dan dia pegang cucu, dia angkat cucu. Ini adalah bila cucunya mengganggu dia ataupun mendekatinya, dan bukan bermakna dia itu mengajak cucu ataupun bermain dengan cucu di dalam solat ataupun mengarahkan kita solat dengan cucu. Ini bukan tak boleh difaham sebegitu. Janganlah pula bila kita lihat Nabi ni ada cucu dia naik, dia letak dan sebagainya, kita kata oh kita boleh solat dengan cucu ataupun dengan anak. Jadi siapkan anak, ambil dukung dia, kemudian itu tidak, perbuatan Nabi kita itu bukan perintah ataupun arahan, tetapi dia hanyalah adab, tunjuk tauladan. Seandainya anak itu datang mengganggu kita. Jadi jadi Nabi, perbuatan Nabi itu bukan arahan ataupun bukan minta kita buat, tetapi dia lebih kepada petunjuk seandainya ada berlaku sebegitu. Jadi kita janganlah berhenti solat, ataupun kita janganlah kira tidak mesra dengan anak-anak ini, ataupun kita marah, kita tengking dan sebagainya sehingga kita batalkan solat kita. Kita tu bukan solat, boleh pegang sebagainya. Kemudian yang kedua, kita sebagai bukan Nabi. Kita sebagai bukan Nabi kadang-kadang ada anak kecil kan, anak tu menangis dan sebagainya. Jadi kita cuba, pertamanya kita cuba untuk ada penjaga anak kita. Maknanya ada orang jaga anak kita supaya kita boleh solat dengan khusyuk. Maknanya kalau ada rakan ataupun ada jiran ataupun ada isteri, suami, gila jaga anak dan sebagainya. Jadi anak ini dijaga dengan baik, kita pun solat khusyuk. Kita tidak lagi bimbang dengan anak kita, dia pergi main kat mana, dia apa sebagainya lah.
Jadi kita cuba cari ataupun kita cuba elak perkara yang menyebabkan kita tidak khusyuk dalam solat. Maknanya anak-anak ini perlu dijaga, perlu ada penjaga dan sebagainya. Namun seandainya tak ada orang, contohnya dalam rumah kita ini semuanya tak ada orang, anak kecil, suami isteri pun tak ada, ataupun berada di Mekah Al-Mukarramah sebagaimana Datin sebut tadi kan, tidak ada anak yang nak jaga. Jadi adalah orang yang letak kat tepi dan sebagainya, sudah tentu mengganggunya khusyuk solat. Kita tak boleh nak nafikan. Jadi dia solatlah sekadar yang dia khusyuk lah, dia cuba khusyuk. Tapi tangisan anak bukan saja dia tak khusyuk, jiran kita orang sebelah yang solat pun tidak khusyuk juga. Dan kelakuan gerakan dia itu kalau sedikit dimaafkanlah. Dimaafkanlah. Tapi kalaulah sampai ke tahap dia itu macam tidak solat, seolah-olah dia itu dah tak ikut rukun-rukun dan sebagainya, itu boleh membawa kepada batal solatnya. Jadi dia kena cari waktu lain lah, waktu yang lagi luas, waktu-waktu yang sesuai untuk dia solat, ataupun ada orang jaga anak dia, dan seandainya terpaksa dia solat sekadarnya dia mampu lah. Begitulah. Saya ingat ada satu taklimat ataupun kertas yang dicetak bagaimana Nabi solat dengan anak, disebarkan. Ada disiarkan, dicetak, disebarkan bagaimana Nabi solat dengan anak. Jadi taklimat itu ataupun cara-cara yang disebarkan itu bukanlah untuk meminta kita ambil anak kita solat dengan anak. Tidak, tetapi seandainya kita berada dalam keadaan tidak ataupun terpaksa. Maknanya kalaulah seseorang itu terpaksa bawa anaknya ke masjid ataupun solat dengan anaknya, dia boleh letak tu orang panggil tu, lupa dah saya nama apa, dia letak anak dia di kandung dia tu, kemudian dia boleh solat lah ataupun dia dokong, kemudian bila sujud dia letak anak dia atas sejadah ataupun atas kapet tu, dia sujud, kemudian dia duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi, bila naik ke atas tu dia dukung balik anaknya supaya anaknya tidak menangis. Itu seandainya terpaksa. Tapi kalau tak terpaksa, janganlah pula ambil cucu. Aku ada cucu seorang ni nak bawa ke masjid, bawa semua, itu tidak sepatutnya. Itu maknanya hadis Nabi atau kelakuan Nabi itu adalah bukan satu syariat yang perlu kita buat. Itu lebih kepada adab ataupun cara seandainya kita terpaksa solat dengan anak ataupun cucu ataupun bayi, kanak-kanak yang lain. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Okey, seterusnya ayat 17 hingga 23 Allah Taala cerita tentang mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ayat 17. Nabi Musa awal dia dilantik menjadi nabi, dia diberi dua mukjizat. Pertama tongkat. Tongkat ini diguna untuk untuk halau untuk jaga kambing dia, ternakan dia. Disebut di dalam ayat ini pun ada juga disebut untuk jatuhkan daun-daun untuk diberi makan ternakan dia. Jadi ada tongkat. Jadi tongkat ini adalah mukjizat. Jadi bila awal lagi dilantik menjadi nabi, Allah Taala suruh baling itu punya tongkat. Tongkat engkau tu fa'alqiha, qala alqiha ya Musa. Cuba baling tongkat engkau itu. Fa'alqaha, maka Nabi Musa pun baling, fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka dia menjadi ular tongkat itu. Maknanya itu adalah mukjizat pertama, dan mukjizat ini pun sesuai dengan zaman itu. Zaman Fir'aun ni semuanya sihir, dan sihir itu antaranya adalah dapat menjadikan ular. Dan ular ni kalau kita lihat Fir'aun ni, di kepala dia kan, di topi dia ke apa, ada ular kan? Ada ular tedung ke apa. Jadi seolah-olah zaman pada masa itu ular ini adalah sesuatu yang menunjukkan tanda kehebatan ataupun sihir yang hebat. Jadi Musa pun sama. Allah Ta'ala jadikan mukjizat dia, baling tongkat itu menjadi ular. Tas'a, ular itu menjalar. Kemudian mukjizat yang kedua adalah tangan dia bila diletak bawah ketiak, dia akan ada cahaya. Ini juga adalah mukjizat yang kedua. Jadi tongkat tadi apabila diambil maka akan jadi tongkat balik dah.
Nah, kalau kita lihat ayat 21 ni kan, bila jadi ular Musa pun takut kan. Maka Allah Ta'ala kata khudha wala takhaf. Ambillah tongkat itu, jangan takut. Nanti ular itu akan menjadi tongkat kembali. Wadmum yadaka ila jarahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Maka satu lagi tanda mukjizat di mana orang lain tak boleh buat. Apabila dia masukkan tangan di bawah ketiak dia, bawah baju dia masuk, maka akan bercahaya, ada cahaya yang keluar. Ada putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat sebagainya, dan satu mukjizat yang lain. Jadi dua mukjizat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada Musa AS, dan mukjizat inilah sebagai bekal untuk dia berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun ini adalah satu raja yang berkuasa, yang mengaku dia adalah Tuhan, yang ada tentera, yang ada negara, yang ada pengikut. Maka sudah pasti nak jumpa kena ada bekal. Bekalnya adalah mukjizat tersebut. Jadi ayat 17 hingga 23 ini adalah mukjizat yang diberi kepada Nabi Allah Musa AS. Kemudian ayat 24 sehingga 35, 24 Allah Ta'ala selepas itu bila dilantik menjadi Nabi, bila diberi mukjizat, Allah Ta'ala sebut idhhab ila fir'aun innahu tagha. Kamu pergilah berjumpa dengan Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Sama juga Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala turunkan ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Nabi kita bila terima wahyu dia berselimut, dia takut, dia rasa takut dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Qum fa'anzir. Bangun, bangkitlah, maka berilah peringatan kepada kaumnya. Sehingga Nabi panggil sanak saudara dia, kemudian dia pun memberi peringatan, sehingga Abu Lahab telah mengatakan, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah ini yang kamu panggil kami, menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pun sama, begitu juga Musa alaihissalam diperintah untuk jumpa Fir'aun. Jadi situasinya berbeza tetapi tugasan itu sama. Nabi Allah Musa jumpa dengan Fir'aun, dan Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, orang kampungnya Mekah Al-Mukarramah, yang sudah tentu mereka ini adalah orang-orang yang berpangkat, pengaruh, ada jutawan dan sebagainya. Jadi ayat ini adalah untuk mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Musa telah diperintah untuk pergi berjumpa dengan Fir'aun, dan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu doa yang selalu kita baca. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku, tugasku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukalah simpulan lidahku, maknanya petah bercakap. Sebab nak jumpa dengan raja ni kenalah bercakap tu petah. Tak boleh gagak-gagak, ataupun nak berdakwah secara umum. Contohnya saya nak mengajar ini pun perlulah kata-kata saya ini difahami, dan itulah yang saya bimbang. Sebab itulah saya sentiasa baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya kata-kata aku ini difahami. Maknanya bila lisan itu lancar, maka kata-kata itu difahami. Kemudian Nabi Allah Musa berdoa lagi, waj'alli waziran min ahli. Jadikanlah bagiku ini ada pembantu, iaitu saudaranya itu Harun. Ashdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Maka Harun itu supaya dia menguatkan aku dan juga berkongsi apa-apa saja dakwah bersama aku. Dan kami juga akan bertasbih, akan berzikir dan sebagainya. Jadi ini adalah doa yang patut kita baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan Nabi kita juga dalam surah Wad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Apa seterusnya apa tu? Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itu surah Duha. Selepas itu surah Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadrak. Apakah kami tidak melapangkan dada engkau wahai Muhammad? Jadi surah Asy-Syarah, surah Asy-Syarah ini Allah Taala cerita bahawasanya dia telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di sana beberapa pendapat yang mengatakan 8 dada itu dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kesimpulan ataupun pengajaran daripada ayat ini, seseorang pendakwah, tak kiralah dia itu ustaz ataupun dia itu seorang ibu bapa yang mahu dakwah anak-anaknya, ataupun seorang guru yang mahu mengajar di sekolah, ataupun seorang yang Haji Ali sebut minggu lepas, kiai dan sebagainya, dan sesiapa saja, syarat utama adalah 8 dada. Dadanya lapang, boleh menerima teguran, rasa tidak marah, boleh menahan kemarahan dan sebagainya. Ini adalah asas utama yang perlu ada kepada seorang yang mahu menyeru kepada kebaikan. Kalau dia tidak ada dada yang lapang ini, inilah menyebabkan perbalahan. Ini menyebabkan pertengkaran, caci mencaci. Dan dakwah itu tidak capai matlamat, tetapi sebaliknya berlaku perkara yang kita rasa menjauhkan orang daripada agama kita. Jadi apa yang pertama diminta oleh Nabi kita Nabi Musa alaihissalam, dan begitu juga diberi kepada Nabi Muhammad SAW adalah lapang dadanya, dan diajar doa Rabbi syrahli sadri. Saya pun berdoa Rabbi syrahli sadri, supaya saya lapang dada saya, rasa tenang dan sebagainya. Walaupun orang tanya, saya tak marah lah. Saya terima orang tanya, saya jawab secara tenang, dan apa-apa saja tenang belaka. Betul Ustaz. Kalau tidak jadi masalah. Masa kerja-kerja pun kita baca Ustaz, bila nak pergi meeting ke, nak pergi jumpa bos ke, nak present ke, kita selalu baca macam tu Ustaz. Ya, betul. It really helps Ustaz, insyaAllah. Ini penting sangat. Ya. Begitu juga dengan dengan anak-anak, dengan ayah, mak ayah dan sebagainya, kita perlulah sangat berlapang dada. Kadang-kadang kita mengajar di masjid, kita bekerja di pejabat dan sebagainya, penuh dengan tenang, lapang dan sebagainya. Tapi bila balik ke rumah, hilang lapang dada tersebut. Sedangkan kita kena ingat anak-anak kita, ayah-ayah kita, mungkin juga sanak saudara kita, mereka juga adalah sasaran dakwah kita, seruan kita. Apabila kita mengajak kepada kebaikan, antara syarat utamanya adalah lapang dada tersebut. Kita tidak mudah terasa, ataupun sekarang ini kita panggil cepat koyak. Kita seorang yang kuat, seorang yang utuh. Dada kita ataupun hati kita ini adalah lapang, menerima apa-apa saja, cemuhan, kemarahan dan sebagainya. Jadi itu adalah syarat, khususnya di sini Nabi Musa alaihissalam, awal yang diminta adalah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai kat situ saja. Yang selepas ini doa khas yang Nabi Allah Musa minta supaya dia ada pembantu. Kerana nak jumpa Firaun ini bukan calang-calang manusia, kenalah ada pembantu yang dapat membantu dakwahnya. Jadi dilantik Nabi Allah Harun alaihissalam sebagai pembantunya. Jadi ayat tentang ni 36 hingga 41 sampai 41. Okey. Kemudian ayat 42 hingga 56. 42 sehingga 56 Allah Ta'ala dakwah Musa dan Harun kepada Firaun. Dia pergi berdialog dengan Firaun lah. Bila diarah berjumpa dengan Firaun, maka Musa dan Harun pun pergilah berjumpa dengan Firaun. Idhhaba ila Firaun innahu tagha. Kemudian faqula lahu qawlan layyina. Kamu berdua, iaitu Musa dan Harun, berkatalah kepadanya, bercakaplah dengannya dengan kata-kata yang lembut. Ini adalah satu cara dakwah juga. Sehingga ulama memberi tahu asas dakwah sebenarnya lembut. Tak boleh kita dakwah orang, kita duduk maki orang, kita duduk hina orang, kita caci orang.
kita tuduh orang itu bukan dakwah. Tetapi dakwah sebenarnya adalah kata-kata layyinan, kata-kata lembut yang melembutkan hati orang, yang boleh menyebabkan orang berfikir. Kita membentangkan hujah, membentangkan kisah-kisah, cerita-cerita. Jadi asasnya berlembut, tetapi bukanlah bermakna tak boleh berkeras. Janganlah pula kita kata dakwah hanya berlembut saja. Cuba tengok, Musa berjumpa dengan Firaun, dia berkata lembut saja. Jadi kalau Musa berjumpa dengan Firaun berkata lembut, jadi kita tak bolehlah bercakap kasar. Sebenarnya Musa ni bukan bercakap di dalam surah ini, memang dia bercakap lembut. Kerana dia sudah baru dilantik, kemudian nak pergi jumpa dengan Firaun. Baru nak mula dakwahnya. Ataupun dakwahnya sudah bermula sebelum ini, tetapi arahan daripada Allah Ta'ala baru nak mula selepas dilantik menjadi Nabi, nak mula kerja. Jadi nak jumpa dengan Firaun, jadi kamu mulalah dengan lembut-lembut dahulu. Kamu bercakap dengan lembut, memujuk dan sebagainya. Semoga dengan lembut itu dia akan menyebabkan Firaun itu sedar, ingat dan sedar, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tapi kalau lembut itu tidak berkesan, gunalah cara yang lain, gunalah cara yang lain. Ada lagi ayat-ayat yang mengatakan Nabi Allah Musa alaihissalam ini seorang yang tegas, bukan seorang yang lembut. Bukan seorang yang hanya lembut saja bercakap dengan Firaun ini lembut. Ada dalam surah Al-A'raf, Nabi Allah Musa kata apa? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi kata kalau kita hari ini sesungguhnya kamu ni orang-orang yang jahil. Ini adalah kasar, surah Al-A'raf ayat 138. Nabi Allah Musa qala innakum, sesungguhnya kamu ini puak-puak yang jahil ini. Tajhalun, kamu jahil, seolahnya begitu. Ini adalah menunjukkan ketegasan. Apabila melihat kaumnya menyembah berhala dan sebagainya, maka Musa bertegas. Bukan kata berlembut sepanjang masa, daripada awal dakwah sampai bila-bila kena berlembut, tapi ikut masa dan keadaan. Kerana dakwah ini dia ada tegas, dia ada lembut, dia ada dan selainnya. Ada lagi ayat-ayat lain kalau kita akan jumpa Nabi Allah Musa ini juga ada bukannya baik sepanjang masa. Maksud saya berlembut, tidak marah. Nabi Allah Musa juga ada marah pada dalam surah Al-A'raf ayat 150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi, apabila Nabi Musa kembali kepada kaumnya ghadbana asifa, dalam keadaan dia balik itu dia marah kepada kaumnya kerana kaumnya telah menyembah ijil, lembu yang dibuat berhala, disembah lembu tersebut. Jadi dalam menghadapi situasi ada ketika kita perlu marah, ada ketika kita perlu tegas. Maknanya tidak boleh dijadikan hujah. Ayat berapa tadi? 44 tadi, dakwah ini hanya lembut semata-mata. Tetapi kita boleh menjadikan asas bahawasanya dakwah ini adalah bermula dengan lembut. Bukan kata terus saja kasar terus, maknanya lembut, pujuk dan juga menarik dia punya emosi dia, kemudian menunjuk contoh-contoh, kemudian beri bukti-bukti, dalil-dalil, cerita-cerita dan sebagainya supaya semua itu mendapat pengajaran dan juga membawa kepada seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Ini pun ada hujah. Orang menggunakan hujah ini mengatakan kita kena bercakap lembut saja. Kita boleh nak perkasar. Jadi ayat-ayat yang saya sebut tadi supaya kita tahu bahawasanya dakwah Musa ini pelbagai bentuk ataupun cara. Kemudian ayat 57 sehingga 56, 57 sehingga 56 Musa menghadapi ahli sihir. Ini kita dah tahu cerita dia. Jadi bila berjumpa dengan Firaun, maka Firaun pun buat satu majlis untuk menunjukkan bahawasanya berlawan, majlis musabaqah, pertandingan antara Musa yang ada tongkat dengan ahli sihir mereka. Jadi adalah di sana balik tongkat, kemudian jadi ular makan tongkat, dan ular Nabi Allah Musa makan ular-ular yang lain. Itu rasanya cerita sudah pun kita tahu sebelum ini. Jadi apabila Nabi Musa alaihissalam
berdakwah kepada Firaun. Firaun tolak dia, kemudian ada cabar-mencabar di situ sehingga membawa kepada satu majlis pertandingan antara Musa dengan sihir. Dan ahli-ahli sihir itu bukan saja dipatahkan sihir mereka oleh Musa alaihissalam, mereka juga beriman dengan Musa alaihissalam. Jadi disebut ahli sihir itu telah beriman dengan Musa, ayat 70 lebih tak silap saya. Jadi lagi membuat Nabi Allah membuat Firaun marah. Ya, aku nak bertanding supaya orang ramai melihat Musa ini dikalahkan oleh ahli sihir. Tetapi majlis yang besar dihimpun semua rakyat jelata, kemudian ahli sihir itu dipatahkan oleh Musa dan mereka pula beriman dengan Musa alaihissalam. Jadi pada masa ini lagilah membawa kepada kemarahan Nabi Allah, kemarahan Firaun. Jadi pada masa ini Musa alaihissalam merancang untuk lari daripada Mesir, keluar daripada Mesir. Jadi ada dalam ayat 77 ayat 77 bagaimana cerita Nabi Allah Musa dan bersama kaumnya Bani Israel telah lari daripada Mesir. Dan ayat berapa tadi? Ayat 77. Ya, nak cepat nak habis lagi kita ni 10 minit lagi Okey, kami wahyukan supaya dipukul laut merah. Laut merah itu dipukul, terbelah laut itu, maka Bani Israel dan juga Nabi Musa dapat melintasi laut itu, menyeberangi laut. Kerana bila mereka nak berhijrah ataupun nak lari daripada Firaun, tentera Firaun mengejar mereka. Jadi mereka lari, kalau ikut ceritanya, pada waktu malam. Jadi dipukul laut itu, maka terbelahlah laut itu, maka tentera Bani Israel dapat lalui laut itu. Kemudian bila tentera Firaun dengan Firaun nak kejar Musa, ditangkupkan balik, dikembalikan laut itu, maka tenggelamlah tentera Nabi Allah, tentera Firaun, dan juga Firaun sendiri telah mati dan selamatlah Bani Israel. Dan ini adalah satu nikmat yang besar bagi Bani Israel dan juga Musa, di mana mereka itu dibelah laut dan mereka selamat dapat lalui laut itu dengan tidak ada air, licin, kering dan sebagainya. Selamat mereka melintasi Laut Merah. Kalau ikutnya dalam 25 km ataupun 20 km dia punya laut tu yang tempat dia lintas tu, maknanya dapat melintasi laut tersebut dengan selamat. Dan juga ini juga memberi isyarat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Mesir itu tidak selamat untuk Musa dan Bani Israel sehingga mereka berhijrah, mereka mahu pergi ke Baitul Maqdis tempat asalnya. Maka begitu juga Nabi Muhammad SAW juga perlu berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ayat ini bila Nabi Muhammad baca, maknanya ada petunjuk bahawasanya hijrah itu tidak dapat tidak pada satu masa nanti Nabi kita akan berhijrah. Ayat 77-82 mungkin boleh baca, sebenarnya ayat ini mudah saja dipahami. Kemudian ayat 43-91 pengkhianatan dilakukan oleh Bani Israel, iaitu oleh As-Samiri. Samiri ini kalau dilihat dia adalah seorang yang telah menyesatkan Bani Israel, puak-puaknya. Semasa Nabi Allah Musa AS mahu menerima kitab Taurat. Jadi Nabi Allah Musa AS diperintahkan oleh Allah supaya pergi ke Bukit Tursina, tempat Muqaddasi Tua tadi, pergi munajat di Bukit Tursina selama 40 hari. Di dalam tempoh itulah Samiri telah menyesatkan Bani Israel. Dan kita kena tahu semasa Bani Israel hijrah daripada Mesir, keluar daripada Mesir, mereka membawa harta mereka. Mereka membawa besi, emas dan sebagainya lah, harta-harta emas, perak-perak sebagainya. Jadi Samiri ini dia telah buat berhala ijil, iaitu lembu, daripada emas ini. Dia bakar, dia kumpul, kemudian dia ukir
dia cairkan emas itu, diukir lembu, maka Samiri telah menyesatkan Bani Israel dengan menyembah lembu ini. Jadi semasa Nabi Allah Musa AS telah pergi munajat kepada Allah SWT, bila balik maka melihat Bani Israel telah sembah berhala itu, maka marahlah Nabi Allah Musa AS. Jadi ayat 83-91 itu pengkhianatan Samiri terhadap Musa dan juga Bani Israel, dan ada yang mengatakan Samiri itu adalah suku Samirah, dan ada yang mengatakan Samiri itu adalah seorang lelaki yang telah menyesatkan Bani Israel. Ustaz, nak backtrack a little bit boleh Ustaz? Ya, sila. Ustaz punya yang cakap penghijrahan, maknanya kalau kita reflect balik dalam Islam ni, dia menggalakkan seseorang tu berhijrah untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Sebab kita lihat juga macam Nabi Musa as well as Rasulullah. Boleh tak kita ambil pengajaran daripada situ Ustaz? Ya. Boleh Datin. Boleh. Ya. Hijrah ini dia ada hijrah maknawi dan juga hijrah yang betul-betul hijrah. Hijrah fizikal kita pindah daripada tempat ke tempat yang lain, itu adalah hijrah juga, daripada negara yang tak baik kepada negara yang baik, daripada kampung yang tak baik kepada tempat yang tak baik, atas asas untuk kita mendapat lebih baik. Bila kita berpindah ke tempat yang lain, di sana mungkin ada pekerjaan yang baik, ataupun di sana ada aktiviti agama yang baik, orang-orang yang baik, jiran-jiran yang baik, masyarakat yang beriman dan sebagainya. Itu hijrah fizikal. Yang kedua, hijrah maknawi, hijrah daripada akhlak, daripada tak baik kepada yang lebih baik. Itu juga adalah hijrah. Dan Nabi kita beritahu tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya selepas pembukaan kota Mekah, maka Mekah dan Madinah ini menjadi satu negara. Tidak ada lagi orang duduk kat Mekah ini kena pergi ke Madinah, tidak ada dari sudut fizikalnya. Semuanya sudah menjadi satu. Dan selepas itu Islam berkembang dan sebagainya, maka tidak ada lagi hijrah. Cuma sekarang ini seandainya ada sesetengah orang yang berada di negeri kafir, di mana dia berada di situ mengancam dia punya agama, dia punya akhlak anak-anaknya, maka pada masa ini baik baginya untuk berhijrah ke negara umat Islam. Contohnya yang berada di negara-negara Eropah, sehingga menjejaskan akhlak, agama, kehidupan anak-anak mereka dari sudut agama, maka seeloknya mereka berhijrah ke negara yang ada umat Islam, ke negara Arab ataupun ke Malaysia dan sebagainya, atas asas untuk menyelamatkan iman ataupun agama. Yang dikecualikan, ada setengah ulama kita beritahu, yang dikecualikan bagi mereka yang nak belajar, bagi mereka yang nak berdakwah. Dan ada ulama yang sangat tegas, seandainya berada di negara kafir yang menyebabkan terjejas akidah, terjejas agama, terjejas akhlak, atas asas untuk mencari rezeki, itu tidak boleh menjadikan sebab. Kerana ada lagi negara-negara yang boleh dia mencari rezeki, yang dia boleh hidup, bekerja dan sebagainya. Jadi dia berada di sana, negara kafir, sehingga menjejaskan agama itu, maka tak boleh. Tapi kalau dia pergi bekerja di sana, akhlak, dia jaga agama anak-anaknya, keluarganya, dan dia ada komuniti agama di situ, dia ikut programnya, dan dia juga menjadi pendakwah di sana. Jadi kalau itu tidak mengapa, tetapi kalau tidak join masyarakat Islam di sana, tidak ikut saranan ataupun agama Allah SWT, terjejas agamanya, keluarganya, akhlaknya dan sebagainya, itu lebih baik dia berhijrah ke negara yang ada umat Islam, bekerja di tempat tersebut. Tapi kalau nak berdakwah, nak belajar, itu dibenarkan. Jadi hijrah fizikal sebenarnya sudah tidak ada sekarang. Hijrah lebih kepada maknawi, kecuali kepada orang-orang yang terjejas akidah mereka dan agama mereka yang berada negara kafir. Mereka boleh berhijrah ke tempat yang lebih baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Thank you Ustaz. Kemudian okey, kita berada di hujung-hujung ni. Sikit lagi kita tamatkan 77 hingga 82, cerita terbelah Bani Israel, terbelah laut, dia diselamatkan. Kemudian Allah Taala beri dia madu dan juga burung. Ini boleh baca, ada cerita dalam surah ini. Kemudian 83-91 pengkhianatan Samiri yang saya sebut tadi.
dan juga pengajaran-pengajaran yang saya sebut tadi, maknanya banyak pengajaran daripada surah Taha ini yang boleh dijadikan panduan kepada Nabi, motivasi kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sudut Musa dijaga oleh Allah sehingga dia berjaya melepasi laut mati. Begitu juga Musa, dia dapat lalui segala cabaran, segala ancaman dan selamat daripada Fir'aun yang lagi banyak tenteranya daripada kafir Quraisy. Begitu juga Nabi Musa dilapangkan dada dan Nabi Muhammad juga dilapangkan dadanya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selepas itu iaitu 99 hingga 114. 99 sehingga 114 kisah Adam alaihissalam. Kisah Adam alaihissalam dan juga malaikat. Juga untuk ujian ataupun untuk motivasi kepada Nabi SAW. Ada iblis sebagai musuh, kemudian ada malaikat yang menyokong Nabi Allah Adam alaihissalam, dan Adam juga dijanji dengan kejayaan dan sebagainya, maka Nabi Muhammad juga akan berjaya insya-Allah. Kemudian ayat 124 sehingga 127 Allah Taala cerita tentang keadaan akhirat, tentang dialog hari akhirat, ayat 128. Yes. Sikit lagi nak habis ni ayat 128. Ini di hujung-hujung dah ni. Kalau kita nak detail, banyak pengajaran surah Taha ni. Jadi Allah Taala cerita tentang kisah 124 127 keadaan akhirat. Ada yang buta, ada yang buta di akhirat nanti. 124. 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi awal tadi kita belajar tentang Quran dan sebagainya. Jadi hujung-hujung ni pun dia akan sentuh tentang Quran, agama, tauhid dan sebagainya. Jadi sesiapa yang membelakangi ataupun berpaling daripada ingatan dan petunjuk kami, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit ataupun susah. Jadi bukan Al-Quran yang menyebabkan susah, tapi sebenarnya kamu membelakangi agama, kamu tidak ikut petunjuk, itulah menyebabkan kehidupan kamu adalah sempit ataupun susah di dunia dan juga di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka di akhirat kamu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian mereka bertanya, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta sedangkan di dunia itu kami ada mata celik dapat melihat. Dan Allah Taala jawab, begitulah kamu, demikianlah telah datang ayat-ayat kami kepada kamu atas dunia, tapi kamu tidak percaya, kamu lupa. Dan pada hari ini kami akan lupakan engkau. Maksudnya kami tidak lagi hiraukan kamu, maka kamu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Di dunia buta hati dan di akhirat nanti buta mata. Maka ini adalah akibat bagi orang-orang yang kafir, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat 128 sehingga 129 ditujukan kepada kafir Quraisy. 128 129 ditujukan kepada kafir Quraisy. Maknanya kafir Quraisy, kamu lihatlah bagaimana kami telah hancurkan Fir'aun dan selainnya, maka jadilah pengajaran kepada kamu. Allah Ta'ala sebut, kam ahlakna qablahum, betapa ramai kami telah musnahkan sebelum mereka, iaitu kafir Quraisy, musyrikin Mekah, pada kurun-kurun yang sebelumnya kami hancurkan mereka, maka hendaklah kamu menjadikan peringatan bahawasanya Allah Ta'ala juga dapat menghancurkan kamu. Kemudian ayat 130 hingga 132 wasiat kepada Nabi Muhammad dan juga pengikutnya. Apa wasiatnya? Dalam ayat 130 ini juga adalah penting untuk kita semua supaya kita mengikut wasiat ini. Pertama wasiatnya adalah fasbir, bersabar. Fasbir, bersabarlah Muhammad atas apa yang telah mereka katakan kepada engkau. Yang kedua, ingat kepada Allah. Wasabbih bihamdi rabbik. Maka hendaklah sentiasa bertasbih, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun solat di sini. Apabila jatuh matahari, apabila naik matahari, apabila malam dan sebagainya, hendaklah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersabar. Yang kedua, ingat kepada Allah ataupun solat. Kemudian ayat 131
Allah Ta'ala sebut dan janganlah engkau menunjukkan, maknanya jangan kita rasa terpesona apabila melihat kepada golongan-golongan kafir yang mengecapi nikmat-nikmat yang banyak, kerana bagi mereka semua halal belaka. Jadi janganlah kita terpesona ataupun terpedaya ataupun tertipu apabila melihat golongan kafir menikmati, kerana semua itu adalah keindahan dunia. Jadi kita kena ingat bahawasanya ini adalah juga pesanan warizqu rabbika khairun wa abqa. Sesungguhnya kurniaan Tuhan engkau dan juga akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Itu juga adalah nasihat, maknanya kita lihat bahawasanya dunia ini adalah sementara. Biarlah mereka yang kafir ataupun yang tolak agama itu bahagia nikmat dengan nikmatnya, tetapi kita, Tuhan kamu wahai Muhammad lebih baik, dan wa abqa di akhirat nanti, Tuhanmu di akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Kemudian pesanan juga ayat 132 supaya menyuruh keluarga engkau salat dan bersabar. Ini juga asas, maknanya pesanan-pesanan ini hendaklah kita lakukan, diambil daripada surah ini, iaitu wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang ataupun solat. Wastabir 'alaiha, maka bersabarlah kamu dalam menunaikan solat ataupun menyuruh solat tersebut. Maknanya kena suruh berkali-kali. Contohnya kita suruh anak kita kan daripada kecil sampai umur 20 sampai masuk universiti pun kita pesan jangan tinggal solat. Jadi bersabar untuk menyuruh, kerana solat itu adalah tiang agama dan dia adalah merupakan asas daripada ibadat-ibadat yang lain, merupakan asas dan penting sekali. Kemudian ayat 133-35 adalah seperti awal tentang Rasul, tentang Al-Quran. Allah Ta'ala sebut Rasulan, Allah Ta'ala sebut walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablih laqalu rabbana laula, seandainya kami hancurkan mereka sebelum ini, sebelum kami utuskan Rasul, maka mereka kata kenapa tidak utuskan Rasul. Tapi apabila kami utuskan Rasul, mereka tidak ikut pula. Maknanya Allah Ta'ala cuba untuk mengatakan ataupun nak kembalikan kepada ayat yang awal tadi tentang Quran, tentang Rasul, tentang Allah SWT. Maka Rasul telah dihantar kepada kafir Quraisy, telah diturunkan Al-Quran, dan mereka itu kalau tidak diturunkan Rasul, tidak diturunkan Al-Quran, mereka kata kenapa tidak turunkan Al-Quran, kenapa azab kami. Tetapi apabila diturunkan Al-Quran dan Rasul, mereka tidak mengikut Nabi dan juga Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah peringatan di akhir surah ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad, kullun, setiap orang mutarabbisun, sedang menunggu. Fatarabbasu, maka tunggulah masa. Setiap orang sedang menunggu, dia tunggu masa. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Dan kamu akan tahu, maknanya di akhirat nanti bila kamu mati, kamu dihisab dan sebagainya, setiap orang semuanya menunggu, tunggu, maka kamu akan tahu nanti apabila di akhirat nanti dihisab dan sebagainya, kamu akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus dan juga siapa yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sudahlah tamat surah Taha. Dengan laju saya bagi tafsiran. Jadi selepas ini insya-Allah surah Al-Anbiya, insya-Allah Subhanahu wa taala pada tahun depan, bukan tahun ini, lambat lagi. Ya. Okey. Kita tamat di sini dulu. Kalau ada soalan boleh tanya nanti dalam grup, nanti saya jawab minggu depan. Terima kasih semua. Selamat tahun baru semua. Datin Nurhizan, Haji Khairuddin, Datuk Hud. Ya, kemudian Datuk Gani, Datin Khosia, Imio, Haji Ali, Datin Seri dan juga Seri. Semuanya selamat tahun baru. Dan kalau ada kasar bahasa sebenarnya mengajar ini, maafkan Dan kita jumpa tahun depan Jumpa tahun saya nak pesan kepada Datuk Arsyad lah. Ya. Bersama Datuk Arsyad. Jangan pergi hijrah ke Lembah Meru sudahlah. Berjiran dengan saya. Ustaz nak ingatkan ni malam ni jangan lupa di Madrasatul Hidayah ada kelas
Ya, insya-Allah. 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 Ustaz kata jumpa tahun depan nanti. Tahun ni ada jumpa lagi baru insya-Allah. Ada lagi ya. Ada lagi. Ada lagi di surau nanti insya-Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.